Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi sekalian. Setelah sekian lama kes harian merekodkan 4 digit minggu ini dan ia mencatatkan penurunan angka yang semakin baik. Semalam misalnya 900 lebih kes, iaitu kurang daripada 1,000, walaupun hari ini naik semula kepada 1,000 lebih. Jelas menunjukkan ianya di sekitar 1,000 dalam masa yang sudah agak panjang, dan kita berharap kes ini akan terus menurun. Pada sidang media sebelum ini, saya juga telah berkongsi hasil dapatan empirikal daripada kajian ini, iaitu mengenai tahap pemantauan terhadap prosedur operasi standard ataupun SOP norma baru, yang mana kadar pemantauan SOP dalam kalangan rakyat Malaysia adalah tinggi. Hanya sebilangan kecil saja yang tidak mematuhi SOP. Hasil daripada pakar penyelidik UiTM menunjukkan tahap pematuhan rakyat terhadap SOP, misalnya pemakaian pelitup muka, adalah 96.75%, penjarakan sosial 90%, mencuci tangan dengan air dan sabun atau pensanitasi ataupun sanitizer tangan berjumlah 88%. Angka ini menunjukkan suatu indikator yang baik dan menunjukkan rakyat Malaysia sedar akan kepentingan terhadap pematuhan SOP untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga serta masyarakat sekeliling daripada dijangkiti pandemik COVID-19. Seterusnya, 89.2% rakyat Malaysia dilihat mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap kempen pembudayaan norma baru, dan apa yang lebih menarik ialah 77% rakyat Malaysia merasakan peranan masyarakat dalam memerangi COVID-19 adalah sangat penting. Tahniah dan juga terima kasih saya ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Penurunan ini tidak akan berjaya tanpa kerjasama semua pihak. Namun, walaupun kita merekodkan penurunan kes, kita tidak boleh leka dengan situasi semasa dan perlu mematuhi SOP sepanjang masa. Semalam, sidang khas MKN telah mendengar pembentangan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengenai situasi serta penilaian risiko bagi tempoh 14 hari pelaksanaan PKPB serta PKPP ataupun PKP pemulihan di seluruh negara yang dijadualkan tamat pada 31 Mac 2021. Secara keseluruhan, KKM mengesahkan status COVID-19 di kebanyakan negeri ketika ini menunjukkan tren penurunan. Namun terdapat beberapa negeri yang masih menunjukkan tren turun naik dan meningkat. Atas cadangan serta penilaian risiko oleh KKM, sidang khas membuat keputusan seperti berikut. 6 negeri dan wilayah masih dikekalkan status PKP bersyarat ataupun PKPB, iaitu Selangor, yang mana zon merah masih banyak walaupun tren kes semakin menurun. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, tren kes juga nampak menurun, tetapi kawasan Jingga meningkat. Johor, zon merah masih banyak walaupun tren kes mula menurun. Pulau Pinang, tren tidak stabil, zon merah masih banyak dan kadar insiden meningkat. Kelantan,
trend meningkat dengan penambahan zon merah. Manakala Sarawak, trend meningkat dan zon merah masih banyak. 10 negeri dan wilayah kekal dengan status PKP pemulihan, iaitu Perlis, zon hijau meningkat dan hanya satu zon kuning. Kedah, trend tidak stabil, zon kuning bertambah kecuali PKPB di Kuala Muda yang masih zon merah. Perak, insiden kekal rendah dan trend kes menurun. Wilayah Persekutuan Putrajaya, tiada zon merah. Melaka, trend meningkat namun pertambahan kes tertumpu di pusat tahanan. Negeri Sembilan, trend menurun dan zon merah berkurangan kecuali PKPB di daerah Seremban. Pahang, trend menurun dan zon hijau bertambah. Terengganu, trend menurun dan zon hijau bertambah. Sabah, trend menurun dengan bilangan zon hijau meningkat dan hanya terdapat 2 zon merah. Manakala wilayah Persekutuan Labuan, seluruh wilayah Persekutuan Labuan adalah zon kuning. Pengekalan status PKP bersyarat dan PKP pemulihan bagi negeri-negeri ini akan berkuasa bermula 1 April 2021 sehingga 14 April 2021 kecuali Sarawak yang bermula hari ini 30 Mac 2021 sehingga 12 April 2021. SOP-nya tetap sama seperti biasa di negeri-negeri PKPB, PKPP, ya, sama saja. Kalau kita lihat PKPB dari segi aktivitinya hampir semuanya telah pun boleh dilaksanakan kecuali dari segi jumlah saja, jumlah pengunjung, kalau ada kenduri dan sebagainya, jumlah kehadiran, itu saja yang kita masih kawal ialah dari segi jumlah. Walaupun rentas negeri masih tidak dibenarkan kecuali bagi aktiviti pelancongan dari negeri PKPP ke negeri PKPP melalui konsep Green Travel Bubble menggunakan syarikat dan ejen pelancongan yang berdaftar dengan MOTEX ataupun Kementerian Pelancongan. Walaupun rentas daerah dibenarkan kecuali di Sabah dan Sarawak di atas keputusan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak sendiri. Mengenai pembantu rumah, ini merupakan isu yang besar. Ramai yang merayu supaya pembantu rumah dibenarkan dibawa daripada negara sumber seperti Indonesia, Filipina dan sebagainya. Setakat ini kerajaan hanya bersetuju untuk membenarkan pembantu rumah yang mempunyai visa dan terkandas di kampung akibat penutupan sempadan negara untuk kembali bekerja. Ini mereka balik kampung misalnya untuk bercuti, pembantu rumah ni balik ke kampung. Sampai di kampung kita tutup pintu sempadan negara. Mereka dah mempunyai visa dan visa, permit kerja dan sebagainya sudah ada. Tapi kerana pintu negara ditutup, kawasan sempadan negara ditutup, maka mereka tak boleh balik lagi. Jadi kita bersetuju untuk membenarkan kes-kes seperti ini yang balik dan terkandas dan mempunyai dokumen yang lengkap, ya. Tetapi mereka perlu juga memohon melalui My Travel Pass. Setelah mendapat kebenaran daripada Jabatan Immigration, mereka bolehlah balik ke negara kita, tetapi SOP yang ditetapkan mesti dipatuhi, iaitu mereka mesti di kuarantin. Ya, kalau mereka seperti biasa 3 hari sebelum terbang balik, mereka perlu menjalani ujian swab test dan sampai di sini perlu di kuarantin selama 7 hari lagi. Jadi selama 10 hari. Dan
kos untuk menanggung kuarantin mereka adalah ditanggung oleh majikan mereka. Selain daripada itu, Persatuan Agensi Pembantu Rumah Asing merayu kepada kerajaan supaya membenarkan mereka memproses permohonan untuk mendapatkan pembantu rumah ini. Jadi kita bersetuju kerana kita dimaklumkan bahawa jangka masa proses setiap permohonan untuk pembantu rumah adalah 3 hingga 4 bulan. Kerana banyak yang perlu mereka perolehi seperti visa, permit kerja dan sebagainya. Jadi ianya memakan masa. Jadi mereka memohon supaya permohonan itu boleh diproses mulai sekarang. Tetapi walaupun ada kelulusan sekalipun, ianya tidak boleh, mereka tidak lagi boleh membawa masuk pembantu rumah tersebut sehingga kita membenarkan pekerja-pekerja asing pembantu rumah ni boleh balik ke negara kita apabila pintu sempadan kita ataupun sempadan negara kita dibuka. Cuma mereka minta proses dulu sebab dia kata, alasan mereka, katakan tiba-tiba kita buka bulan 8 atau bulan September dan baru kita benarkan mereka memproses, ianya memakan masa 4 bulan untuk memproses. Jadi tentu sajalah kalau bulan 8 dibuka, bulan 12 baru boleh bawa masuk. Tapi kalau mereka proses daripada sekarang, 4 bulan itu bulan 8 dan kita umumkan dibuka, jadi mereka terus boleh membawa tanpa kelewatan lagi. Jadi itu tujuan kita adalah untuk membenarkan mereka memproses, tetapi belum lagi kebenaran untuk membawa masuk. Ianya tertakluk kepada pembukaan sempadan negara dan mendapat kebenaran daripada Jabatan Immigration. Selagi itu, walau lulus macam mana pun, walaupun dah lulus, masih tidak boleh membawa masuk. Ya, ini hanya untuk persediaan jika dibuka nanti. Jadi proses boleh dimulakan daripada sekarang. Mengenai bekerja dari rumah, sidang khas malam bersetuju dengan cadangan MITI Kementerian Perdagangan Antarabangsa berkenaan dengan pembatalan syarat pematuhan 30%, iaitu work from home ini, bagi pihak pengurusan dan penyelia sesebuah syarikat di atas justifikasi seperti berikut. Yang pertama, arahan bekerja dari rumah yang dikeluarkan kepada syarikat perkilangan adalah sukar dilaksanakan kerana operasi tidak dapat dilakukan secara remotely. Yang kedua, operasi penghilangan sering melibatkan proses kompleks dan teknikal dengan kehadiran pasukan berbeza yang terdiri daripada kaki tangan pengurusan dan penyelia. Pada masa yang sama, mereka dikehendaki bekerja secara serentak. Yang ketiga, pembatalan syarat ini akan memberi peluang kepada syarikat untuk beroperasi pada tahap yang maksimum. Ini adalah perkara yang ditetapkan oleh MITI, ya, perkara yang telah pun ditetapkan oleh MITI. Jadi segala persoalan yang berkaitan dengan MITI ini boleh ditujukan kepada MITI kalau perlukan penjelasan yang lebih detail. Kerana ini adalah cadangan MITI yang dipersetujui oleh sidang khas malam. Mengenai kapasiti kehadiran pekerja bagi perkhidmatan awam, ianya adalah berdasarkan kepada perkeliling ataupun arahan Jabatan Perkhidmatan Awam. Jadi untuk kaki tangan kerajaan tertakluk kepada perkeliling yang akan dikeluarkan ataupun yang telah pun dikeluarkan. Mengenai sektor swasta pula adalah dibenarkan 100% bagi pengurusan, penyelia dan operasi serta sokongan. Arahan ini akan berkuat kuasa mulai 1 April 2021 dan maklumat lanjut mengenai berkenaan SOP boleh dirujuk di laman sesawang MKN. Saya ingin sebutkan tentang Task Force Operasi Pemantauan. Semalam sebanyak 3,647
pasukan Task Force Operasi Pemantauan PDRM yang terdiri daripada 15,596 anggota telah melibatkan 66,391 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasa pemantauan SOP di seluruh negara. Semalam, PDRM telah menahan 17 individu di atas kesalahan engkar SOP dan kesemuanya telah dikompaun. Kesalahan tersebut adalah aktiviti pusat hiburan 14, manakala tidak memakai pelitup muka 3 saja. Jadi saya nampak inilah merupakan individu yang paling rendah yang ditangkap, yang ditahan oleh polis. Inilah yang paling rendah semalam, iaitu hanya 17 dan tidak memakai pelitup muka 3. Yang lain tidak ada, cuma aktiviti pusat hiburan saja yang tinggi jumlahnya masih lagi, iaitu 14. The rest sudah tidak ada. Ini merupakan satu petanda yang sangat baik, bertepatan dengan kajian yang dibuat oleh pakar daripada UiTM tadi, bahawa pemantauan di kalangan rakyat Malaysia semakin tinggi. Jadi saya harap pemantauan ini diteruskan dan jumlah penahanan yang kecil jumlah ini sepatutnya diteruskan. Kerana jika semua mematuhi SOP, saya percaya kes kita akan terus menurun. Walaupun mungkin apabila kes semakin menurun, jadi kadang-kadang kita nampak banyak juga perkara-perkara yang berlaku yang dilihat melanggar SOP yang diviralkan di dalam media sosial dan sebagainya. Ada kes melibatkan majlis perkahwinan, ada kes melibatkan honeymoon, ada kes melibatkan fashion show, berbagai-bagai yang disebarkan di dalam media sosial. Jadi saya harap kes menurun tidak bermakna kita boleh melanggar SOP, kerana kegagalan kita mematuhi SOP mungkin akan menyebabkan kes meningkat semula. Mengenai kawalan sempadan di bawah Ops Benteng, semalam bawah Ops Benteng telah berjaya mengusir 3 orang parti dan 1 aktiviti pengusiran melalui 1 aktiviti pengusiran serta mengesan 52 buah bot di perairan negara. Manakala SJR Ops Benteng semalam terdapat 259 SJR yang diadakan di seluruh negara. Mengenai kuarantin wajib, semalam seramai 564 individu tiba di semua pintu masuk antarabangsa dan semua mereka telah pun dikuarantin. Manakala keperluan asas, KPDN HEP semalam telah membuat 722 pemantauan harian ke atas 11 jenis barangan bekalan di peringkat peruncit sebanyak 544, pemborong 147 dan penghilang sebanyak 31. Daripada pemeriksaan dan pemantauan ini, KPDN HEP melaporkan bahawa barangan keperluan adalah mencukupi dan mudah diperoleh. Itu saja untuk hari ini. Saya buka kepada soalan. Rosmah daripada APM. Saya ada 2 soalan. Soalan pertama, Perdana Menteri beberapa hari lalu ada keluarkan kenyataan di Johor bahawa kerajaan sedia meneliti kebenaran untuk merentas negeri bagi memberi peluang untuk menyambut Aidilfitri. Jadi komen Datuk Seri. Dan nombor 2, semalam kerajaan ada kenyataan daripada Exco Kerajaan Kelantan tidak menolak kemungkinan akan melaksanakan PKP sekiranya negeri itu terus mencatatkan peningkatan kes baru COVID-19. Dan langkah ini akan disyorkan oleh MKN Negeri dan Jabatan Kesihatan Negeri. Pandangan Datuk Seri. Ya. Setiap keputusan yang kita buat adalah berdasarkan kepada kajian penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan. Jadi sama ada kebenaran balik kampung itu boleh dibenarkan, rentas negeri dibenarkan, seperti saya katakan, itu hanya boleh diputuskan oleh Kementerian Kesihatan.
yang Bapak Perdana Menteri memberi gambaran ya tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku, tetapi akhirnya sidang khas akan memutuskan berdasarkan kepada cadangan daripada Kementerian Kesihatan. Kalau Kementerian Kesihatan kata okey, then mesyuarat akan memutuskan berdasarkan nasihat daripada Kementerian Kesihatan tadi. Begitu juga apabila sesuatu negeri, walaupun sesuatu negeri itu nampak bahawa berlaku peningkatan kes, tetapi penilaian risiko je akan dibuat oleh Kementerian Kesihatan. Dia juga akan menentukan. Mungkin berdasarkan kebolehjangkitan, daripada kadar kebolehjangkitan R0 tadi. Mungkin itu satu perkara yang dilihat oleh Kementerian Kesihatan. Yang kita hanya melihat dari segi numbers, tetapi mereka mungkin lihat dari segi kebolehjangkitan itu dan apa unjurannya. Kes tu bagi 2 minggu akan datang misalnya, atau melihat kepada kes 2 minggu selepas. Jadi semuanya adalah berdasarkan kepada kajian dan penilaian risiko yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan. Kalau Kementerian Kesihatan merasakan perlu PKPB ditukar kepada PKPP, itu maka kita akan umumkan berdasarkan cadangan tersebut. Kalau PKPB dah boleh tukar kepada PKPP, juga akan berdasarkan kepada laporan dan kajian Kementerian Kesihatan. Jadi insya-Allah lah kita akan tengoklah. Saya tahu ramai yang berdoa setiap malam, setiap hari, setiap kali lepas solat ni untuk balik kampung ni. Jadi kita akan lihat daripada kajian Kementerian Kesihatan. Okey. Thanks. Saya Muhammad pada bernama. Okey, ketika ini heboh mengenai isu selebriti yang melancong ke tempat-tempat pelancongan, memandangkan Kuala Lumpur dan Selangor juga masih lagi di bawah PKPB. Kalau kita lihat situasi ini menimbulkan perasaan tidak puas hati dari ramai pihak yang merasakan wujudnya double standard dalam penguatkuasaan SOP. Mungkin Datuk Seri boleh jelaskan bahawa kerajaan tidak pernah berkompromi berkaitan isu penguatkuasaan ini tanpa kira sesiapa. Seperti saya sentiasa katakan, tidak ada sesiapa yang mengatasi undang-undang yang ada di dalam negara kita. Semua rakyat, tak kira siapa, VIP ke, tak VIP ke, semuanya tertakluk kepada undang-undang, dan sesiapa saja yang melanggar peraturan undang-undang SOP, mereka akan dikenakan tindakan. Saya menerima setiap hari gambar-gambar yang dihantar kepada saya berlaku pelanggaran SOP, minta saya tangkap mereka ini. Saya cuba nak jelaskan bahawa kerajaan menyediakan peraturan dan juga hukuman-hukuman, compound dan sebagainya berdasarkan kesalahan yang dilakukan. Tetapi tindakan penguatkuasaan adalah pihak polis atau pihak Jabatan Kesihatan atau sesiapa saja yang diberikan kuasa di bawah Akta 342. Ya. Jadi kalau ada kes, tak kiralah melibatkan selebriti ke, melibatkan siapa saja, kalau ada kes yang berlaku, kita tahu kes itu berlaku, lapor kepada polis. Maka polis akan ambil tindakan. Saya pun kadang-kadang bila dihantar kepada saya, rakyat hantar kepada WhatsApp saya dengan gambar-gambar yang lengkap, saya akan forward juga kepada polis. Sebab bukan kuasa saya untuk mengambil tindakan menangkap atau menghukum sesiapa. Ya, tidak, bukan saya. Jadi walaupun terima kasih banyak saya kepada orang ramai kerana sentiasa menghantar kes-kes yang melibatkan pelanggaran SOP, dan saya terus forward kepada pihak polis untuk diambil tindakan, dan terserahlah kepada polis untuk meneruskan tindakan atau tidak. Okey? Okay, Assalamualaikum Datuk Seri, Hafif dari Bernama. Soalan saya ada dua. Berikutan banyak viral kes acara majlis awam seperti majlis perkahwinan dilaporkan melanggar SOP. Ada pihak mencadangkan kerajaan supaya MKN mewajibkan kehadiran pegawai task force SOP di majlis seumpama itu bagi memastikan penganjur dan tetamu bagi mematuhi SOP. Soalan kedua saya berkenaan isu sama, adakah MKN ataupun PDRM sedia meneliti keperluan mengetatkan syarat-syarat permit atau kebenaran untuk mengadakan majlis ataupun acara-acara tersebut? Ya. Seperti yang saya umumkan, memang apabila kita melonggarkan dari segi kebenaran,
kita menyediakan SOP yang ketat. Kalau kenduri kahwin di hotel misalnya, sebagai contoh, di Dewan dah senang. Di setiap pintu masuk ke Dewan tersebut mesti disediakan pengimbas untuk mengimbas QR code untuk mengimbas MySejahtera. Mesti ada untuk mengambil suhu di pintu masuk, dan hand sanitizer baru dibenarkan masuk. Sampai ke dalam meja pun, dari segi kedudukan kursi, dari segi tempat duduk tersebut, mesti ada social distancing antara yang duduk di meja tersebut. Kalau meja 10 orang, mungkin 5 orang ataupun 6 orang. Ada. Dan seterusnya ialah syarat kita mesti ada yang memantau. Kalau di hotel, petugas daripada hotel tu yang memantau. Ataupun mungkin boleh dibawa rela. Kalau di kampung, kita dah kata di kampung, kita tak boleh tentukan dari segi berdasarkan kapasiti dewan, because di kampung tidak buat kenduri dalam dewan, tetapi di luar, di dalam kemah, di luar. Kita kata syarat kita mesti ada pematuhan SOP, iaitu berdasarkan tempat duduk yang ada 1 meter jarak antara satu sama lain. Dan kita katakan bahawa di kampung mesti ditugaskan rela mesti ditugaskan untuk mengawal, sama ada di tempat makan supaya dapat dipantau, supaya patuh SOP, ataupun di tempat kenduri kahwin, di tempat mungkin majlis bersanding dan sebagainya. Itu kadang-kadang berlaku kesesakan tu. Jadi sebab itulah kita katakan bahawa syaratnya adalah ketat, termasuk mereka yang ditugaskan untuk memantau pematuhan, sama ada rela. Dan setiap majlis kita dah minta daripada dulu supaya laporkan kepada pejabat rela, supaya rela dapat disediakan untuk memantau setiap kenduri kahwin kalau di kampung. Kalau di hotel, di dewan, tentulah hotel mempunyai petugas-petugas mereka untuk mengawal pematuhan SOP. Sebenarnya perkara itu dah pun ada. Sama ada mereka mematuhi atau tidak, itu saya kira pasukan pemantau pematuhan akan melaporkan kalau tidak ada pematuhan yang berlaku. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.